selamat datang ke Final Evo Podcast. Okay. Yes. Rasa macam lama sebab cuti raya kan. Betul-betul. Dan Alhamdulillah. saya rasa tak kelewatan kot untuk kita wish selamat Hari Raya Maaf Selamat Zahir Hari Batin Raya. daripada saya. Madiha. Dan saya Fadi Ghazali. Okey, dan bicara berkaitan raya kan. Selalu Betul. kalau kita rakyat Malaysia lah tuan kalau kita cerita raya dia akan fikir makan je. Betul. Balik kampung. Naik berat. Naik berat, espresso. Tapi kita nak ambil dari sudut pandang usahawan. Yes. Betul. Sebab kita punya Fun Evo Podcast ni memang fokus untuk usahawan. Usahawan. Betul. Yes. Dan bukan sahaja kepada anda yang belum berniaga, tak boleh dengar ke? Boleh Madi sebenarnya. Kadang kita ada receive tau. Saya tak berniaga, boleh dengar ke? Yes, ini persediaan Boleh. anda. Betul. Dan juga sebenarnya bila bercakap tentang berniaga ni, kan saya pernah dengar orang cakap, berniaga ialah kehidupan. Wow. Perniagaan ialah kehidupan. Business is life. Follow. Bisnes juga adalah ibadah. Niat itu yang kita ibadah lebih tu. tepat. Ibadah. Abang insaf kejap. Betul tak? Betul-betul. Okay, so berbalik kepada topik kita pada hari ni. Raya dah habis guys. Yes. Raya dah habis. Walaupun Syawal sebulan lah. Tapi hype raya tu seminggu dua je kan tuan. Okay, raya dah habis. Dari sudut pandang orang berniaga, orang dah tak membeli, betul ke? Itu persoalan yang tinggal kan. Tapi kepada anda yang berada di rumah, tengah tengok di Spotify ke, tengah dengar di Spotify ataupun di YouTube kami, jangan lupa kalau ada apa post-post untuk raya kali ni, Tuan Fadi pun nak tengok posting anda beraya macam mana. Jangan lupa kekalkan hashtag buat saja, hashtag buat dulu baru tahu. Dan kepada anda yang nak sponsor produk-produk anda, sponsor program podcast kami masih menantikan sponsor-sponsor. Betul Mandi Betul. Okey, boleh dapatkan di kat bawah ni. Kalau saya sebut nanti takut tak dengar. Ni. Bawah ni email saja. Podcast. Betul. Nak sebut juga. Buat saja podcast@gmail.com. Betul. Okey, berbalik kepada topik hari ni. Topik kita. Topik kita pada hari ni Tuan Fadi. So, bila Ramadan raya ni selalunya ada setengah-setengah perniagaan dia buat duit waktu. Inilah season dia. Betul. Inilah dalam masa 12 bulan inilah waktu yang dinanti-nantikan. Betul. Dan tapi bila habis Syawal inilah yang ditakuti oleh mereka juga. Jadi adakah itu mitos ataupun betul-betul fakta ke ataupun macam mana Tuan Fadi? Saya nak tanya dulu soalan. Okay. Fadil dengan Madiha, habis raya beli barang tak? Berbalik kepada consumer balik. Saya tanya consumer lah, sebab saya pun consumer. Okey, kalau saya sebab kita dapat apa perlengkapan apa? Kelengkapan. Persediaan. Persediaan. Okay, kita dapat persediaan, jarang nak beli after raya. Tu bagi saya lah. Tapi saya tak tahu Madi, saya tengok Sebenarnya Soalan saya bukan persediaan raya. Of course persediaan raya kita akan beli sebelum raya. Ini selepas hari raya ni kita masih berbelanja atau tidak? Berbelanja tapi kurang. Tak sebelum raya tu. ikut barang. Ikut barang, ikut keperluan lah. Point dia kita masih membeli sebenarnya. Cuma beli apa? Tu soalannya kan. Tak Betul. beli dah kot baju raya. Tapi kalau benda-benda wajib beli. Tapi sebenarnya tuan, itu daripada sudut pendapat customer sendiri. Tapi bagi saya lah, kalau let's say peniaga tu ada letak something yang promo kat depan tu membuatkan kami teracun juga. Sebenarnya tu jawapan. So basic dia simple je, orang akan masih membeli. Yes. Betul. Membeli lah, pembelian tu ada lah. Membeli dia bukannya tak besar. Maksudnya waktu hari raya dia ada certain barang yang dia beli. Ada certain barang yang dia tak beli. Tapi lepas hari raya dia dah start beli balik. Okay. Jadi tengok kepada bisnes kita, bisnes yang macam mana kan. Jadi memang ada orang yang dia tunggu bulan Ramadan untuk buat sale sebanyak-banyaknya. Ada je saya pernah jumpa dekat Kelantan. Dia memang tunggu Ramadan je. Jadi dia memang pulung kau sebulan, sebelah bulan yang lain dia relax. Ada juga macam tu. Ada orang dia pulun kau bulan Ramadan, tapi 11 bulan lagi dia buat benda lain pula. Niaga lain Dia maksudnya. macam pernah dengar tak tanaman bermusim? Betul, Kita belajar durian. geografi dulu ke? Geografi betul. Geografi kan? Betul. 4 bulan tanam ni, lepas tu dia kena Tukar tanaman lain. selang-selingan. There's no issue. Yang penting saya yakin ada je manusia, maksudnya dia akan ada potensi untuk membeli. Cuma kita lah solution yang kita tawarkan tu adakah sesuai pada ketika itu. Betul. Kalau bila cakap tentang beli, Tan Fadi, sebenarnya ada satu benda yang perempuan sentiasa beli.
Apa Dia tak kisah Lipstick. Tak kisah musim, asalkan ada sale. Apa dia? Dia pergi Watson, 50%. pergi Guardian, Raya sale 50% off. Tak kisahlah raya ke, ada Super duit Bali ke, tak ada ke. duit ke. Perempuan memang suka membeli. Sebetul lah Tuan Fadi cakap, dia membeli tu still ada. Ya. Cumanya siapa yang nak membeli, apa yang kita nak beli. Betul. Jadi macam ibaratnya penjual tu kena create hype tu lah sebenarnya tuan kan? Ke macam mana? Dia kena tahu market nak apa. Kita nak berdagang kan, kita tengok orang nak apa pada ketika itu. Kan? Okay. Kita jual, excuse me. Kita jual macam pernah kalau Madia duduk dekat UK dulu kan. Orang musim sejuk dia nak baju sejuk lah. Betul? Jadi kita tak boleh kata orang dah tak membeli. Tak, dia tak belilah baju yang nipis-nipis, dia nak beli baju sejuk. Bila musim sejuk dah habis, musim panas, dia tak jual lah baju sejuk. Okay. Kan? Betul tak? Betul. So sama keadaan macam kita dekat Malaysia. Orang beli baju raya musim raya lah. Lepas tu kau nak jual lagi baju raya lepas musim raya, itu yang jadi. Ada yang usahawan datang jumpa, tuan, saya kan waktu bulan puasa jualan biskut saya ni meletup. Tapi kenapa sekarang tak ada orang nak beli biskut? Dan kau jual tak nenas. Kau jual Almond London. Itu kan dah memang sinonim dengan raya. Betul. So kena faham lah, musim sejuk dah habis, kau pergi jual baju sejuk, memang orang tak nak beli lah. Orang dah masuk summer ni. Betul. Tapi Make bila tuan sense. trigger out tu, saya setuju di mana certain macam contoh usahawan-usahawan kalau niaga kuih raya, dia letak nama dia kuih raya. Dia sendiri dah define, ni untuk raya. Ya, betul. Contoh macam kita ada cookies yang lain macam famous. Hari-hari diorang buat money, banyak lah, lot of money, lot of sales kan. Sebab dia letak famous, dia tak letak famous Merry Christmas ke. Famous Raya Mas. Famous Raya. Dan dia buat cookies yang tak ada, yang like seasonal tu tak ada, tak wujud. I see. Tapi kalau awak buat Almond London, memang orang dah ingat lah untuk raya. Tak, itu memang raya lah. Betul lah. Menarik lah. Saya rasa saya punya persepsi terhadap raya punya sale tu berubah. Sebab bermusim. Yes, Bermusim. That's the key. Saya pernah Menarik. pergi Dubai tau. Pergi Okay. Dubai. Masa tu musim Dubai ni dia musim sejuk dia tak, tapi dia sejuk lah. Sejuk dia macam mana tuan? Dia sejuk dia genting. macam, dia sejuk sikit lah pada genting. Genting panas dengan apa, sejuk dia genting kan. Okay. Dia sejuk lah, memang sejuk lah. Tapi dia tak turun salji. Cuma umpama kalau kita pergi pada pasir tu, kita buka kasut, memang sejuk pasir tu. Gitu. Letak je kasut, I see. sejuk lah pasir ni. Gitu. Tapi kita boleh bergolek-golek lah. Tak panas kan. Bergolek-golek, main. Ni dia panggil safari, tak ingat. So bila saya pergi nak beli baju, sebab saya tak tahu musim sejuk tu macam tu dekat Dubai. Tak tahu, masa tu memang saya pun macam demam-demam sikit masa tu. Saya tak tahan kan. Saya pergilah shopping mall dia. And then saya beli baju jaket kulit. Dia kata, oh brother, this is good. Yang jual tu orang Arab lah. Okay. Brother, this is good, very good, very good. Dia bukan orang Arab. Okay, bukan orang Arab. Dia orang luar, tapi dia macam Pakistan macam tu. Dia kata orang Dubai malas. Orang Arab ni malas. Semua benda orang yang lain, orang luar yang sebab tu Philippines ramai kat sana. Dia kata, brother, this one is very good quality. Dia kata maksudnya beli pada ketika itu mahal sikit, dia kata. Tapi tak apalah sebab you sejuk kan. Tapi kalau nak murah, beli musim panas. Betul. Sebab orang tak beli jaket musim panas. Dia kata, Betul. if you pakai baju jaket ni musim panas, dia kata dekat luar tu panas dia. Saya tanya dia, panas tu panas level mana kan? Sebab kat Malaysia pun panas. Dia kata, hot like hell, dia kata. Saya ingat sampai sekarang, dia kata, panas tu macam dalam neraka, dia kata. So memang tak pakai lah. So musim tu baju sejuk memang murah. Okay, Betul. dia let go lah, dia let go. Yeah. Okay. Jadi itu idea sebenarnya Tuan Fadi memberi jawapan kepada anda yang buat perusahaan jual baju Melayu, kuih Biskut. raya, yes. Habis musim tu let go lah. Roti John. Clearance. Roti John, Roti betul. John. Ada je orang beli roti John, tapi
Tak kisah, orang tak kisah. Tapi ya, bulan puasa orang cari roti john. Lepas bulan puasa roti john boleh lah. Tak mencari lah. Tak mencari lah. Bila bicara berkaitan dengan roti john, okay, saya rasa ada fakta sikit Madi. Mungkin Madi boleh ketengahkan fakta ni sikit. Okay, fakta ni saya Madi suka. Madi tunggu nak baca tadi. Sebenarnya kan bulan Ramadan kan orang suka makan kan, Tafadi. So ada satu fakta ni Tafadi yang bila kita dengar kita akan terkejut. Rupa-rupanya kita habis, kan kita makan tak habis 1.3 1.3 1,326 tan makanan tidak habis dijual dalam tempoh 18 hari rakyat Malaysia berpuasa. Wow. So kalau kita tak faham kan 1,326 tan tu berapa banyak kan untuk orang yang orang yang macam nombor ni macam mana terkebil kan. Dia bersamaan dengan berat 195 ekor gajah. Penuh zoo tu. Banyak macam tu. Banyak macam tu makanan kita tak dibazirkan. Banyak macam tu makanan kita dibazirkan Tafadi. Wow. Okey. Kalau berdasarkan fakta daripada cik fakta kita, Madi punya fakta, sebanyak 195 ekor gajah tuan. Beratnya lah. 18 hari tau. 18 hari dalam masa 18 hari kan. Jadi kenapa benda ni berlaku? Dan yalah kita Malaysia tuan, negara Islam. Orang tahu kita negara Islam. Tapi this thing happens. Dari mana nak cakap Saya nak bagi soalan viral ni sebenarnya tuan. Tanya dulu soalan viral. Kenapa berlaku? Orang Malaysia suka membazir ke? Orang Malaysia suka makan ke? Orang suka ataupun beli tanpa fikir, tapi lepas tu orang Malaysia ni KWSP minta. Orang Malaysia ni boros. Duit tak ada pun dia nak belanja. Memang boros. FIP tuan. Dia boros. Kenapa saya kata boros kan? Dia boros tu kadang-kadang dia kita kena faham kan. Kita ada musuh, dia dua. Satu nafsu, dua setan kan. Bila pergi bazar Ramadan, nafsu sudah menguasai jiwa. Segala benda kita nak makan kan. Boros duit tu like kita tahu dalam bank account kita sekian-sekian kan. Baik masak daripada beli kan. Tapi nak juga beli sekadar sup. Buat je lah sup. Beli juga sup kan. Betul lah. Betul lah sup. Saya rasa senang je nak buat sup kan. Beli juga sup. Apa lagi? Banyak benda-benda yang boleh kita buat tapi dia nak beli. So dia boros lah. Boros makan tu untuk seorang. Tapi dia beli macam untuk makan dua orang. Betul. Air pun 1 jug dia beli. Ya. Air kan. Of course lah peniaga dia nak dia punya revenue kan. Jadi dia packaging tu dia buat besar-besar. Gitu sedap dia beli. Dia tahu dia tak boleh minum banyak. Kan. So makan pun banyak. Itu yang membazir. Akhirnya membazir. Jadi kalau untuk ada tips tak daripada tuan untuk mengelak daripada perkara ni berlaku? Sebab benda tu happens to me juga. Tips ni dia masalah tau. Sebab dia attitude problem. Okay. Alamak. Attitude yang problem. Saya ambil contoh viral kan masa puasa hari tu, yang Khairul Amin buat konten masuk gula minyak banyak. Minyak banyak kan. Masakan. Khairul Amin kata apa? Very brilliant guy lah jawab kan. Dia kata, bukan isu minyak, isunya portion yang you makan. Isunya portion you makan. So kalau minyak tu banyak tapi you makan portion sikit, you kurus dan you boleh maintain. Dia pun tunjuk body dia sebagainya kan. It's a proof lah kan. So key dia portion. Jadi itulah berbalik kepada orang Malaysia ni, dia tak adanya nak kontrol portion ni. Jadi bedal je. Buffet je tengok semua dah ambil. Tetap makan. Saya pergi buka puasa dengan adalah few times kan dekat hotel dengan presiden dan sebagainya kan. Ada orang, ini cerita ni tau, bukan beli dekat bazar tau. Ini cerita yang aku bayar kot untuk berbuka kat hotel kan. Dia tak buka, dia makan 2 orang tau. Meja dia ambil sebesar meja, dia ambil semua makan atas meja. macam Zaz pula. Saya macam kumpul semua makanan. Makanan tu tak habis pun. Kalau kat situ kau ambil lah sikit-sikit. Ni tak semua. Nafsu lah tu tuan. Saya tengok tu, sebab saya ambil sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Make small portion makan. Betul. Itulah. So saya ada satu soalan Tafadi. So macam mana kita sebagai business owner, kita jual makanan. So macam Tafadi cakap tadi, yang kita nak kalau boleh jual tu packaging besar-besar. Tapi at the same time kita tahu makan banyak berlebihan is not good untuk kita kan sebagai orang Islam pun.
tak boleh berlebihan. So macam mana Tafadi rasa kita boleh balancekan marketing and kita nak promote orang beli, tapi at the same time kita nak benda tu berkat lah. Dia macam ni. Ni side usahawan kan. Bukan side orang beli. Orang kita memang attitude problem kan. Betul. Makan je kan. Tapi anyway tak apa. Side usahawan, dia tak semestinya portion banyak. Kita ambil contoh orang Thailand. Dia lebihkan presentation. I see. Cuba pergi ke Thailand, masuk border je cukup dah. Betul. Masuk je border, kita akan tengok the presentation like langit dengan bumi. Betul. Presentation dia. Dia punya presentation sebab apa tahu? Instead of dia besarkan portion whatsoever, dia letak lampu warna merah, orange. Presentation dia apa? Susun Dia data susun mendata macam tu. Nasi dia tak terus bungkus, dia tak terus, macam orang kita tu letak polistirin, susun polistirin, kita tengok pun macam banyak je, macam tak laku lah. Tapi dia letak susun. Ayam pun dia tak dia buat berbukit sikit. Nampak besar lah. Dia nampak banyak. Tapi sebenarnya tak banyak pun. Tapi the presentation is nice. Betul. So harga boleh nice lah. Ya mandi macam kita beli keropok Superdrink lah. Packaging besar, buka angin je banyak. Alamak. Tapi kita tak nak lah macam tu kan. Ya, tapi tu dosa tu tipu. Ni yang saya kata presentation wise. Sebab cara. Kenapa kita buat portion banyak? Sebab kita nak jual mahal. So kita ada margin. Tapi sekarang ni orang beli bukan saja sebab banyak. Orang beli sebab presentation. Faham? Gut feeling dia kata ni berbaloi. Gut feeling dia. Betul. Gitulah. Menarik. Bila tadi Tuan Fadi ada bicara berkaitan dengan presiden, buka puasa dengan presiden kan. Saya nak selit sikit informasi lah. Silakan. Okay. So presiden ni tuan-puan yang tengah mendengar di Spotify ataupun di YouTube tengah tengok premier kita live kan. Dan antara student yang one-to-one coaching bersama Tuan Fadi. Dan antara alhamdulillah tahun ni kita dapat lot of result yang merangsangkan among kita punya presiden. Okay, under Fanivo dan Tuan Fahdi. So contohnya sebagai Puan Sabiha, dalam masa 4 bulan tahun ni je dah buat 800,000 jualan. Puan Sabiha ni buat jualan emas untuk pengetahuan madi. Okay, sebelum ni tak pernah capai pun. Tapi bila sebab berguru dengan Tuan Fahdi dapat. Dan Puan Saira dalam masa 4 bulan pun dah boleh collect 400,000 revenue. Dan yang paling menarik adalah Puan Nurul plus size, Nurul PS Collection kan. Dalam masa 4 bulan pun dapat 1.6 juta dalam masa 1 kuartal lah, senang cerita. Okay, which is sebelum ni mereka punya rekod pun tak pernah dapat. Alhamdulillah. Okay, jadi sebagai life business mentor lah tuan kan, apa strategi untuk usahawan-usahawan di luar sana yang kalau kita tengok data ni semua meningkat dalam masa 4 bulan, tapi market dah macam ni lah tuan kan. Yo-yo kan. So di kala bawah tu apa yang usahawan-usahawan lain boleh buat juga? Perlu lakukan. Dia ada 2 cara untuk kita influence people. Ada 2 cara. Influence tu maksudnya nak menarik orang beli dengan kita. Ada 2 cara. Satu dipanggil sebagai through manipulation. Manipulate. Kita manipulate. Contoh sale, free gift, apa lagi, discount, cashback. Itu semua adalah manipulation yang menyebabkan orang nak beli brand ni. Tapi sebab ni harga murah, orang beli yang ni. Kalau kita perasan ada yang dekat TikTok ke apa kan, dia siap tunjuk ini sama kualiti dengan baju A, ni sama kualiti dengan baju B. B ni branded. Yang ni sebab apa? Sebab dia buat kilang yang sama sekian, tak ada tag je. Dia siap tunjuk waktu live. Jadi harga ni jauh lebih murah pada harga ni. Harga A ni lebih jauh lebih murah daripada harga B. B ada brand, ni tak ada brand. Atau brand ni dia letak brand some like brand yang tak famous. So beli sekarang. Jadi dia manipulate pricing. Faham? Okay. So faham satu. Keadaan nombor 2 dipanggil jual, tetapi through inspiration. Okay, macam mana tu? Satu manipulation, nombor 2 inspiration. Inspiration ni kita beli sebab kita dapat some inspiration. Kenapa orang pakai baju brand Nike dan bangga dengannya? Sebab Nike memberi inspiration for those yang involved dengan mereka. Anda akan rasa healthy. Betul tak? Dia macam kita beli iPhone lah, inspirasi rasa macam sang kaya. Kalau pakai baju Nike rasa macam Sehat.
Bertenaga. Bukan lari pun. Nike. Kalau join Funny-Evo rasa macam tu. Inspirasi. Semangat. Okay. So inspiration. So ada dua cara, dua kaedah. Satu manipulation, nombor dua inspiration. You decide. So mana satu yang sustain the mana business? Saya ambil contoh Apple. Banyak tak orang yang jual telefon? Banyak. Tapi yang jadi syarikat paling bernilai $1 trillion dalam dunia is Apple. Mereka dalam satu buku dia kata, you need to understand, Apple ke, Samsung ke, Huawei ke, semua ni adalah corporation. It's a corporation. Adalah satu like syarikat je, dia tak lain pun. Tetapi yang membezakan mereka adalah inspiration. Dia memberi inspirasi. So if you want to like build your business, you mesti bagi inspiration kepada orang. Instead of selalu buat manipulation, okay fine untuk buat sales. Tapi inspiration kena buat. Macam mana kita nak bagi inspiration? Through founder punya inspiration tu datang daripada founder. Founder ni apa perjuangan dia? Kenapa awak nak buat apa awak buat? You need to like selalu bagi tahu apa perjuangan kita. Our company represent apa? Kan? Our company represent apa? Dan bila orang faham your company represent apa perjuangan your company, what is your belief, then orang datang sebab inspiration. So walaupun orang ni bagi harga murah, bag murah, orang tetap pergi LV. Orang tetap pergi Gucci, orang tetap pergi Prada. Sebab apa? Dia memberi inspiration. Aku pakai bag ori kot. Simbol status. Okay. So kalau kat sini winnya adalah memberi inspirasi lah untuk penjualan tu. Kalau untuk long term punya game. Untuk long term, bagi inspiration. Kalau short term main manipulation tu. Short term kita boleh main manipulation. Tapi pada sama kena ada inspiration tu. Ini ilmu mahal guys. You apa bertahan. Betul. Ilmu mahal ni. Ilmu mahal. Dan kalau nak lagi mahal, kena study lah macam mana Sabiha Gold. Yes. Kan Puan Sarah, kita tengok juga contoh kan macam mana dia orang bermain dengan inspiration. Saya ambil contoh. Yeah. Contoh kita sebut Puan Sabiha kan. Okay, tengok banyak orang jual emas. Betul. Tapi Habib jual, dia pergi ke depan. Sebab Habib jual, dia bukan jual emas. If you beli mana, Habib jual. Feeling tu. Rasa Betul. luxury, Betul. Itu saya setuju lah tuan. Sebab rumah saya kan, kalau sebut emas lah. Tapi bila sebut Habib, dia cakap, oi lain you Habib. Macam emas kot, kau pakai 916 enggak? I see. Itu apa inspiration? Sebab orang beli bukan sebab nak murah dah. Orang nak beli Habib jual. Betul. Betul. Dia buat okay. Menarik. So kita kena faham benda-benda macam ni lah. So usahawan kena faham lah benda ni. Tak guna lagi tak apa. Tapi kita tahu we are heading towards something, some goals yang okay, one day aku nak sustain business ni gini-gini ni. Kena faham inspiration ni. Kerajaan Turki Uthmaniyah bertahan 600 tahun. Soalan waktu dia buat meeting ramai-ramai, dia ada mikrofon ke zaman dulu 600 tahun lepas? Tak ada lah. Gila mana nak sampai macam mana? Kumpul, ingat tak perhimpunan sekolah 1,000 orang. Tak guna mic macam ni? Tak dengar sangat. Tak dengar. Tak dengar. Tetapi betul. Apabila dia tak nak manipulate orang, tak mungkin jadi. Dia akan jadi telefon buruk. Betul. Betul tak? Dapat lain lah. Ini Turki Uthmaniyah ni, dia berapa? 2/3 dunia dia punya. Dia main message nak sampai. Message tu akan sampai through inspiration. Wow. Nabi Muhammad, khutbah terakhir Nabi Muhammad, mana ada mikrofon? Betul. Tapi orang ingat sebiji-sebiji apa yang Nabi cakap. Sampai ke belakang kot. Imagine kalau kita walk as orang yang selalu manipulate, people will like tak ingat kita. Tapi kalau kita sentiasa memberi inspiration, orang ini formula mahal. Ni namanya formula Nabi Muhammad dan formula Uthmaniyah. Lain macam. Boleh bayangkan? Boleh. Mana ada mic? Betul lah. Ada mic. Tapi khutbah tu sampai sekarang saya ada orang tulis, frame kan. Masya-Allah. Ini kita main telefon buruk kan kalau kita game. Pernah main game hujung. telefon buruk? Memang betul pernah main dan memang confirm salah. Memang confirm. Confirm Itu baru salah. 10 orang. Ini we are not talking about 1,000 orang. We are not talking about mesej daripada Kota Damansara nak sampai ke Sabah. Mesej tu mesti mesej yang sama, bukan mesej yang berlainan.
So dia tak boleh through manipulation, dia through inspiration. Through inspiration. Wow. Okay, ada lagi satu soalan. Saya bagi soalan dulu, which is bagaimana nak kekalkan momentum sales selepas raya. Tapi anda yang masih mendengar di Spotify dan YouTube, boleh kekal maintain kembali selepas commercial break ini. Shifan Evo Podcast. Result yang paling best yang saya dapat, banyak sangat kos marketing yang saya jimat untuk diri saya. Nama saya Iqbal Faiz bin Nozrimi Ilais Rostam. Sekarang saya bekerja sebagai pegawai pemasaran digital di Koperasi Iman. Saya daripada HPCDM yang kedua. Banyak benda juga yang saya rasa macam wow. Sebab sebelum saya join tu, saya punya expectation macam benda ni kita dah run, takkanlah susah pun nak study kan. Bila saya dah join tu, dia memang ajar semua Yang paling penting bagi saya untuk analyse data, respon pengajar. Diorang punya respon memang laju. Even dalam grup Telegram memang setiap kali orang tanya memang tak sampai 5 minit memang akan ada yang respon Result yang paling best yang saya dapat sebelum saya join tu, saya ingatkan digital marketing ni dia lebih kepada paid marketing Maksudnya semua tu kita run iklan. Sedangkan masa tu saya kejar paid marketing tapi saya tak pernah fikir pasal free cost marketing. So lepas PCDM tu, daripada modul FB, TikTok apa semua, dan sekarang ni TikTok yang paling banyak yang saya gunakan untuk free course marketing. Dan memang banyak sangat course marketing yang saya jimat untuk diri saya. Saya sarankan untuk join PCDM sebab memang dia akan guide kita daripada awal. Even orang kata buat copywriting ni senang, benda tu pun dia akan ajar sampailah tahap kita nak run iklan, untuk analyse data apa semua, untuk buat website, memang semua benda dia ajar. So bagi saya, kalau ada peluang untuk join, boleh join. Kita kembali dalam Funder Evo Podcast. So untuk slot kedua. Slot kedua. So untuk slot kedua ini, InsyaAllah kita nak jawab soalan yang Fadil tanya tadi. Kita ada tanya tadi Kan, apa soalan dia yang mungkin baru dengar tu? Soalan dia adalah macam mana kita nak kekalkan momentum sales lepas raya. Tuan Fadi, untuk kita jawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First kali, business wujud sebab apa? You need to understand. Business wujud sebab masalah. So tengok, kita boleh selesai tak masalah. Produk kita, servis kita boleh selesai tak masalah orang pada ketika itu. Jadi kalau jawapan dia boleh, maka then kita boleh talk about it. Okay, tapi kalau jawapan dia tak boleh, contoh baju raya, boleh selesai tak masalah. Dia jadi sebilangan kecil je lah. Then, so dia dia tak ada volume lah kan. Jadi masalah boleh selesai. Okay, selesai yang tu, baru kita bincang yang lain. Nombor satu adalah jangan berhenti buat iklan. Never stop buat marketing. Kebanyakan usahawan dia berhenti buat marketing. Hari-hari kena buat marketing, free atau berbayar. Jangan berhenti. Itu nombor satu. Okay. Nombor dua adalah kita ada database kita. Right? Kita ada database kita. Make sure kita perah database tu. Jangan tak perah database. Kalau kita tengok AirAsia, once dia dapat email kita, memang almost hari-hari hantar email pada kita. Dia nak suruh juga kita yang tak ada plan untuk travel, pergi travel. Dia bagi idea kepada kita. Kan? Pergi ke sini. Untuk kalau nak tunggu kita ada idea pergi travel, lambat lah kau ni fikir kan. Baik aku bagi je idea kau. Okay, jom pergi Bandung. Macam gitu. Okay juga kan. So, dia bagi idea. So, dia nak perah database tu biar dapat sales kepada dia kan. Okay. Cara lagi adalah database yang ada tu, kita mesti keep in touch dengan diorang. Sentiasa berhubung dengan diorang. Make sure mereka ni tak lupa kita. Alright? Saya ambil contoh macam ni lah. Ini cerita lawak kat, tapi dah banyak dah sekarang guna kan. Okay. Dulu NGO berhadapan masalah nak kutip duit tau. Betul. Sekarang ni NGO tak ada masalah. Asalkan dia punya kepala tu pandai marketing. Okay. Ada beberapa NGO ni, tak tahulah macam mana nombor telefon saya ada kat dia. Hari Jumaat pukul 6 pagi mesti masuk sedekah subuh. Alamak. Barakah Jumaat. Sentimen tu mana Sentimen hari Jumaat, sedekah subuh. Barakah Jumaat. Bagi link, donate. Wow. Jumaat mesti naik dia punya. So dia build relationship dengan cara yalah diingatkan untuk akhirat lah kan. Betul-betul. Dia ingatkan pada sama dia ambil duit. Ya betul. So kita as a business ni, okay, kita boleh hantar tips dan sebagainya. Keep the relationship tu lah kan. Okay. And then last but not least,
Kalau usahawan ni apabila habis musim, contoh raya kan, sales dia akan mula tiruk. Jatuh tu bukan jatuh macam ni, dia tiruk. Oh tu yang takut tu, semua takut. Wah, dengar ni ada jawapan ni. Kena ingat satu frasa, kawal emosi. Okay, kawal emosi. Sebab we need to understand, bila emosi kita berkecamuk, kita takkan ada clarity nak buat apa. Betul. Okay? Clarity equals to power. Orang jelas nak buat apa, dia ada power untuk bertindak. Orang tak jelas nak buat apa, dia tak ada power untuk bergerak. Okay, so emosi tu akan menyebabkan ada awan hitam di depan mata kita yang buatkan kita tak nampak. So emosi tu tenang, right? Bila tenang tu baru kita tahu apa kita nak buat. Sebenarnya usahawan ni dia tahu je apa dia nak buat. Betul. Tapi kalau emosi masuk, dia akan jadi blur. Wah. Tafadi, saya nak tanya satu soalan kan. Sebab kita baca dekat social media, dekat berita ekonomi jatuh, up and down. Tapi saya suka satu sharing Tafadi tentang macam mana kalau kita ni business tengah, ekonomi tengah down lah, the perfect time untuk kita buat business. So maybe benda tu boleh bantu kita sebagai usahawan untuk lagi semangat untuk buat business waktu tengah business down. Waktu tengah ekonomi down. Di Tafadi boleh share sikit lebih. Kita kena tengok dunia bergerak macam mana, kan? Sangat banyak bisnes baru muncul. Kita kena faham, bisnes wujud sebab masalah. Waktu ekonomi down, orang ada lagi kan? Manusia ada lagi. So apa masalah yang dihadapi? Ada orang waktu COVID lah itu, orang tak boleh jual barang. Tapi dia pun tengok, dia ada satu barang, tak ingat lah bisnes apa, tapi dia tengok, alamak tak boleh bisnes ni tak boleh buat. So apa dia buat? Dia tengok adalah orang duduk kat rumah, orang tak boleh exercise, orang tak boleh keluar. So dia jual basikal yang gatih, panggil apa? Okay, pusing. Kayu dalam rumah. So dia juta. Time PKP. Ada juga seorang usahawan dekat Kelantan, dia jual baju. Lepas tu bila COVID, dia jual baju tapi dia hanya pandai buka kedai. Dia tak pandai jual online. Okay. Dia tak pandai jual online. Dia malas rabut dengan ads semua. So dia kata orang tak beli baju sebab orang tak keluar rumah. Betul. Dia macam mana aku nak buat? Tapi orang tak keluar rumah, orang masih ada masalah. Apa masalah dia? Dia mesti nak makan. Takkanlah hari-hari aku nak masak benda yang sama je. Kan? Kopi, dia nak ada kopi yang di brew. Kan? Jadi apa yang buat? Dia buka kedai kopi. Jadi janganlah disebabkan bisnes kita down whatsoever tu. Ceritanya kalau ada orang, adalah bisnes. So adakah bila bisnes down kita kena di fasa pivot macam pivot bisnes juga ke macam mana tuan? Bergantung. Kalau perlu. Kalau tak perlu tak apa. Cuma kita kena tahu siapa target market kita. Okay. Boleh tak kita selesaikan masalah dia? Itu je. Bisnes ni wujud sebab masalah je. Ada masalah, kita selesaikan masalah. That's it. Betul? Betul. Ada orang gemuk, ada bisnes yang kuruskan badan. Ada orang kurus, ada bisnes gemukkan badan. Betul. Selagi ada masalah tu jadi bisnes. Ada orang dia rasa dia tak cantik, ada bisnes cantikkan. Ada orang dah cantik, dia nak lagi cantik, ada bisnes yang lagi cantik kan? Betul tak? Always ada problem. Bila ada problem, you provide solution. Ada satu tu kan, ini real situation Tafadi. Saya just nak tanya pandangan Tafadi lah. Betul ke sebenarnya kita ni emosi, bila Tafadi cakap pasal kawal emosi kan, emosi yang lebih spesifik, emosi yang ada waste tuan. emosi yang lebih spesifik bila cakap usahawan ni lepas raya ekonomi jatuh adalah takut Tafadi. Dan betul tak sebenarnya lagi kita takut, memang lagi bisnes kita akan drop and drop. So one of the cara untuk kita kawal emosi specifically adalah dengan hilangkan rasa takut. Macam mana? Apa pandangan Tafadi supaya bisnes kita ni kita tak terperangkap dengan rasa takut? Sebab ramai orang kat luar takut sebenarnya. Takut buat live, banyak takut kan? Takut. So takut. Takut tak cukup duit. Dia takut ni, dia semua orang ada takut lah. Tapi dia macam sakit. Ada orang sakit dia tak ada ubat. Ada orang sakit dia ada ubat. So dia okey lah. Kalau dia demam makan Panadol kan. So apa ubat takut? Takut ni, sebab takut adalah orang yang dia bukan takut as if takut saja. Dia takut dengan masa depan. Betul tak? Dia takut dengan masa depan. Jadi
Saya pernah cerita benda ni dekat evolusi. Saya ambil contoh macam ni lah. Dalam Al-Quran, Allah dah kata dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Kalau silap saya ayat 64. Allah kata dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Senda gurau dan permainan. So, senda gurau lah. Naik, senda gurau. Turun, senda gurau juga. Senda gurau, kawan bergurau kita. Bodoh lah kau ni. Kita akan buat macam ni. Kita gelak tak? Kita gelak. Kalau kawan buat lawak, gelak juga tak? Gelak juga. Sebab apa? Kita tahu senda gurau. Dia buat lawak pun kita gelak. Dia mengutuk kita pun kita gelak. Macam hari tu saya pergi jumpa buka puasa dengan kawan-kawan sekolah menengah dulu. Kerja dia orang tak memang sama sebiji. Dah habis sekolah tu dah berapa puluh tahun dah kan. Tapi masih perangai. Yelah bila kita jumpa kawan kita jadi perangai tu balik lah kan. Bahan-membahan semua kan. Kita gelak je. Sebab apa? Kita tahu senda gurau dan permainan. So, dan kalau kita tahu itu adalah permainan, sesuatu permainan, kita enjoy tak? Enjoy. Kalah enjoy. Betul? Kalah pun enjoy. Betul? Menang pun enjoy. Betul? Sebab tu Allah kata dunia ni hanya senda gurau dan permainan. So what we should do? Just enjoy the show. Okay. Jangan takut, Just enjoy lah. Jangan takut. Just enjoy. Allah dah kata ini senda gurau permainan. Takut buat apa? Betul. If kita boleh faham, kita beriman dengan apa yang Allah cakap dalam Al-Quran. Beriman ni maksudnya apa? Yakin lah. Kita yakin Allah cakap. Bila kita yakin, jalan sajalah. Allah kata senda gurau dan permainan. Jalan saja. Kan? Takut buat apa? Gitu. Faham tak? Betul. Orang kata kita bodoh, kita gelak sebab kita tahu itu senda gurau. Dia bergurau lah. Macam Ustaz Azhar kata, orang Tino ni bodoh semua. Yelah, orang pun gelak. Kita pun gelak kan. Tak ada pun perempuan apa ni? Apa selalu kata kita? Tak ada. Ustaz Azhar dia bergurau kan. Yelah. Tino bodoh semua. Yelah sebab saya call wife saya pagi tadi saya pun ada cakap benda tu. So boleh pun gelak lah doktor. Gelak lah sebab bodoh semua. Kita tak cakap lah kat dia. Yelah, tapi gurau lah tu. Gurau lah. Faham. So kalau apa dia panggil hit hard hidup kita ni. Sedang bergurau lah tu. Bottom brown. Bottom brown. Sorry. Sama. Gelak je lah. Enjoy je lah. Ada duit enjoy, tak ada duit enjoy. Senda gurau dan permainan. Macam kita ni lah main kecil-kecil dulu. Saidina ke apa? Saidina kan. Kita kalau kalah kita tak kan. tak sangat lah. Kena bayar hotel, kena bayar rumah. Alamak kan. Okay. Sebab kita enjoy. Enjoy je. Enjoy the ride. InsyaAllah. So sama hidup kita ni kalau kita pegang prinsip tu, enjoy. InsyaAllah. InsyaAllah. Deep. Tenang. Something to think about. Betul. Just enjoy je lah sebenarnya. Walaupun enjoy je. So waktu bulan Ramadan, alhamdulillah dapat sales. Lepas raya tak ada sales, apalah, enjoy. Kita buat je, buat. Sebab kita tahu rezeki tu Allah bagi. Kalau pergi training Tony Robbins, dia ajar satu benda. Dance with it. So macam dance with it. Macam menari. Layan je lah. Layan je. Kalau kita dengan pasangan kita, dia bawa kita ke kanan, kita pusing. Tenggol je lah. Di kiri, pusing. Okay. Just dance with it. Apa nak susah sangat? Just follow the flow. Layan. Kanan, kiri. Dia suruh kau ke belakang, flip. Dia pegang kau. Itu Tony Robbins punya style. Jadi ada satu momen dalam training dia tu, dia suruh kita menari. Kita menari lah. Just orang suruh pergi kanan. Apa ni? Itu je susah tu. Dia takut tu. Pasangan kita tarik pergi kanan. Tak nak pergi kiri. Payahlah hidup. Betul. Dia punya resistance tu lagi tinggi. Sudah gurau permainan. Jalan saja. Okey, dan kita ada dapat banyak jawapan sebenarnya. Walaupun kita nampak santai je kan. Senda gurau tu enjoy je lah. And then kita ada soalan daripada penonton. Nama dia tak ada. Tak ada nama. Nama rahsia. Nama dirahsiakan. Nama dirahsiakan. Okey, dia bertanya kepada Tuan Fadi. Salam Tuan, saya jual cookies. Jika packaging raya belum habis, adakah masih boleh habiskan selepas raya? Okey, tu soal. Dan takut
nanti orang cakap barang lama. Nak buang makan modal. Nak buang, nak tukar lah maksudnya. Nak tukar packaging tu makan modal. So macam mana? Betul juga kan. Daripada packaging tu mungkin ada gambar ketupat ke raya festival. Dan that stock tak habis. So kalau nak replace new sticker, cost lah untuk dia. So apa yang dia perlu lakukan? Yalah, kalau jumpa saya sebelum Habis insyaAllah. Kita boleh cakap sepatutnya kita kena ambil based on demand dan sebagainya kan. And then push lah marketing. Ini tidak buat banyak betul ni. Tapi tak apa. Okay, so what we should do? Dah tak habis buat panik ke? Sebab ada orang dia overconfident. Overconfident ni, anyway, kalau kita overconfident tak ada masalah. And it's good. Cumanya kalau modal kita tu tak banyak, kita kena, in fact kalau modal banyak pun kita kena berjaga-jaga juga untuk costing. Terutama zaman sekarang. Okay, so macam mana kita nak habiskan? Simple je, jangan buang. Buat promo. Habis kan, ambil harga modal. Dia macam ni. Kalau style Jekyll niaga, saya cari Dia ada style meniaga. Ini saya dapat ni daripada sumber yang sah. Sumber sah ni. Insider. Mungkin ada orang yang terfikir sumber mana ni. So jadi inilah yang teknik Jekyll buat lah tuan. Betul. Ini proven ni. Ini formula mahal guys. Sila catat betul-betul. Jekyll ni jangka hayat kain dia 1 tahun. Satu kain tu setahun je. That is the maximum. Okay. I see. Yang dia bawa masa tu setahun je. Expired dia lah. Expired. Walaupun kain expired je lah mana kan. Tapi dia ada expired dia. So 3 bulan pertama jual harga biasa. 3 bulan pertama harga biasa. Normal price lah. Normal price. Okay. Minta diskaun? No. Normal price. I see. 3 bulan kedua dia akan discount sikit. Dah Sikit mula. discount. Mula dah discount sikit. 3 bulan ketiga dia akan buat discount kau. Okay. 4 bulan terakhir buatlah apa saja asal balik modal. Jadi clear lah stok. Clear. Itu yang orang panggil clearance sales. Buatlah apa pun asal balik modal. I see. Kau buka lah Jekyll tu dah besar lah. Dia pergi tambah lagi kemah dekat depan. Kan? Letak barang-barang ni. Apa sale kau harga modal. Kau buatlah road show ke apa, kau tolak lah kepada siapa-siapa ke, yang penting modal. Okay. Dia tak rugi lah maksudnya. Tak rugi. Dia tak rugi. Betul. Dan ada setengah orang memang suka clearance. Tunggu yang tu. Setengah orang dia clearance. Saya punya sale. Saya punya. Saya tunggu yang clearance je. Yes. Jadi kita ingat balik first adalah 3 bulan pertama. 3 bulan pertama normal price biasa. Okay. Lepas tu 3 bulan seterusnya dah bagi discount sikit. Teasing lah tu. Okay. 3 bulan ketiga discount kau. Okay. Dan akhir sekali bagi modal. 4 bulan terakhir tu ambil lah harga modal. Jadi kalau kita tengok fasa sekarang, apa sebelum ni, Jekyll bulan puasa raya tu adalah diskaun kau. Betul kan? Ke macam mana? Masa raya dia buat duit. Jadi mana ada diskaun? You need to understand. Orang datang beli kain baru. Tapi dalam banyak-banyak tu ada kain yang usia dia lebih setahun. So dia push yang tu. Masa tu lah dia kata 80%. Happy hour. You need to understand. Kalau kain baru nak buat happy hour, rugilah dia. Itu design baru. Betul tak? Ini design lama-lama ni boleh lah, jalan lah, kasih jalan. Daripada dia beli sekian harga 1,000, mungkin top up ni dalam 200-300. Gitu. Faham? Dapat aha moment macam. Yes, aha moment. Dia bukannya the whole Jekyll dia buat promosi, tak. Kan? Dia ada kain-kain yang dipromosi. Yang promosi dia letak kat luar ke. Okay, dah susun lah. Okay. So Madi ada soalan seterusnya Madi? Soalan untuk daripada ni daripada kita punya social pendengar media. Social media. Boleh ke naikkan harga kedai makan ketika raya sebab kedai tak banyak buka? Kedai saya je yang buka. Betul juga tu tuan. Itu masalah juga sebab okey. Tapi soalan ni dia macam dekat dengan saya. Kita raya pertama tuan, kita makan, kalau kat sini lah kuah kacang, nasi impit, kuah lodeh, semua makanan berasaskan raya lah. Ketupat, semua tu lemang kan. Dan kita orang Melayu tu kan, biasa makan nasi. Semua kedai nak cari nasi. Nak kalau kita kat Kota Mesara ni Madi, nak cari kedai Thai, kedai orang Kelantan, lagilah tutup dah lama. Betul. Jadi macam mana? Ada ke satu kedai? So dia kira dia control market tu. Boleh ke dia naik harga tuan? Secara logik akal tu boleh lah. Dia supply and demand punya cerita ni. Demand tinggi, supply cenonet. Jadi
Macam contoh macam ni lah, supply demand satu dunia tapi yang supply minyak sikit. Dia boleh naiklah harga. Gitu. Siapa nak marah? Dia control. Tak ada orang boleh marah. Dah kalau kau nak marah, kau buka lah kedai kau. Betul tu. Hakikatnya boleh. Okey, hakikatnya boleh. Logiknya boleh. Okey. Tapi tengoklah kalau awak nak customer kan, awak nak customer yang bertahan lama. Menarik soalan Tafadi tu. Kalau awak nak customer boleh buat. Dapat macam tu je lah. Dapat lah. Tapi kalau awak nak customer yang bertahan lama, maka loyal customer datang. Kak, Kejut apa lah. ni mahal kak? Oh ni kita buka. Orang pun dah akan mula like, Komik kesempatan. apa ni kan. McDonald tiba-tiba sebab orang lain tutup, dia pergi naik harga. Orang akan cakap macam ni. Betul lah, boycott lah Viral. saya. Ya, viral. Viral. Baru-baru ni pun McDonald dah naikkan harga aiskrim tu kan. Oh, ya ke? Dah naik lah, Madi. Too bad. Tu. Cik, tak perasan tubek-tubek pun mungkin beli. Tak pun mungkin suami dia yang bayar. Dia tak perasan. Betul-betul. Kalau Banyak MACD, MACD kalau naik harga pun beli kot. Beli, ya. And sebab the only thing. Tapi the best part kita sentuh sekarang MACD, saya suka every time dia introduce new prices, harga dia naikkan, dia akan buat campaign secara halus. Maksudnya dia keluarkan menu baru, dia keluarkan menu ramah, tapi harga Yahudi aiskrim dia something tu Mungkin benda tu, perkara tu SME boleh tengok juga kan. Ya, betul. Dia nak alih perhatian lah. Ya, alih Dia perhatian. macam ni orang politik. Dia orang politik Dia nak create, dia tak nak orang cerita pasal ni. So dia create buat lah satu cerita isu. ni. Isu ni semua orang duk cerita ni. Hilanglah yang ni. Selamat ada. Sama ada. Telur tak ada. Ayam dia pun naik cerita ni. Semua dah fikir ni. Cerai. Alamak. Ada soalan ketiga daripada pendengar kita. Saya bacakan. Boleh teruskan. Ini soalan seterusnya Tuan Fadi. Tuan, kenapa sales raya Aidil Adha tak setinggi sales Aidilfitri? Juga tu. Raya haji kenapa tak tinggi macam Actually hari? bijak-bijak juga sebenarnya Betul. pendengar. Kita tengok soalan macam simple tapi yelah betul juga tu. Bagus soalan dia. Betul. Okay. Dia macam ni. Nak jawab ni kena bagi analogi. Dengar analogi. Okay. Biasanya orang yang anak pertama dia spend kau-kau. Anak nombor 2 dia dah pandai je lah. Dia pakai je lah. Dia macam gitulah. Okay. Yelah dia dari pertama lah. Ada tu anak kedua. Itulah. Kalau tanya saya lah kan. Betul lah tu analogi tu betul lah tu. Kan? Nak mudah faham lah. Kenapa tak spend masa Aidil Adha banyak. Sebab ni kan first raya. Ini setahun punya cerita tak balik rumah. Rumah mak. Betul lah tu. Ini setahun punya cerita ni. Ini lepas 2 bulan 3 bulan. Gitu cerita dia. Betul lah. Anak pertama betul lah. Dia dekat dengan saya juga lah tu. Okay. Betul, sampai anak kelima. Ni anak kelima. Baju semua dapat daripada kakak. Recycle. Tapi kita kena faham juga. Aidilfitri, Aidil Adha, dia punya fokus dia kepada apa? Aidilfitri dia meraihkan. Ini cerita tadi tu lawak-lawak lah. Yalah. Ini cerita yang betul lah ni. Sama kecam kan. Tak ada. Tak, saya nak jawab tapi kalau jawab serius sangat macam Yalah. kan. So Aidilfitri dia meraihkan kejayaan. Selepas kita dah berpuasa sebulan, tu memang meraihkan. So orang nak raih ni dia syok lah kan. Dia happy kan, dia spend. Tapi Aidil Adha dia adalah pengorbanan. It's all about sacrifice. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi mereka spending, tapi mereka spending untuk beli binatang yang nak dikorbankan. Macam tu. Season dia dah berbeza. Ini raihkan. Ini cerita tentang pengorbanan. Spendnya ada, cuma kita nampak kat haiwan peliharaan, haiwan untuk dikorbankan lah. Faham. Okay. So, tak adalah beli biskut raya sebab anyway, benda nak raih kena ada biskut raya. Ini bukan nak meraihkan. Yes. Nak menghayati pengorbanan tu. Menghayati. Tengok dengan khutbah Jumaat. Khutbah yelah, kalau khutbah Jumaat pun yang dekat-dekat dengan raya korban mesti cerita pasal pengorbanan. Sacrifice.
Okey, banyak perkara menarik pada soalan-soalan ya. Soalan-soalan penonton kali ni menarik. Nampak simple tapi yes. Okey, kita take a break dulu, Madi. Yes. Okey, kita bukan take a break. breakfast. Bukan breakfast. Okey. So kembali selepas ini di Fun Evo Podcast. Ya Allah, banyak benda korang bagi kita ilmu. Daripada ilmu yang ada tu nampak dah positive growth. Sebelum ni saya tak tahu yang mask ni boleh jual online. Itu pun selepas saya dapat tahu daripada Fun Evo dah boleh cecah sehingga 30,000. Daripada 100 ke 200,000, saya buat almost 1 million. People always overestimate apa yang mereka boleh dapat dalam masa 1 tahun, but underestimate apa yang mereka boleh dapat dalam 1 dekade. Bila sebut pasal sales ni tuan-puan, dia mesti dengan energi yang super luar biasa. Apa yang anda buat tadi, anda implement pada tim anda untuk buat sale, masukkan duit dalam syarikat anda. Kalau anda ada impian nak capai 10 tahun ke depan, the action kena buat sekarang. Okay, welcome back to Fun Evo Podcast. So tadi kita bicara berkaitan dengan sambut tukar tajuk pula. Tajuk tadi apa, lupa dah. Tajuk Ramadan. Ya, Ramadan. Apa tajuk dia? Bukan Ramadan. Sebab dah tukar. Tajuk sebut je lah. Raya dah habis lah. Berkaitan dengan raya dah habis. So banyak perkara yang teknik-teknik Tuan Fadi untuk usahawan kita buat persediaan. So sekarang ni masih yang ditunggulah, which is hadis of the day. Okay. So silakan Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bacakan satu hadis ni daripada Muntakab Hadis, muka surat 253. Bismillahirrahmanirrahim. Ni panjang sikit Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ialah seumpama lombong-lombong, sebagaimana ada lombong emas dan perak. Orang yang terbaik semasa jahiliah, merekalah orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka ada kefahaman agama. Saya ulang, Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah seumpama lombong-lombong, sebagaimana ada lombong emas dan perak. Orang yang terbaik semasa jahiliah, merekalah orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka ada kefahaman agama. Keterangan. Dalam hadis ini, manusia telah diumpamakan sebagai lombong-lombong. Sebagaimana dalam lombong-lombong yang berlainan, ada logam-logam yang berlainan. Sebahagian berharga mahal seperti emas dan perak, dan sebahagiannya berharga murah seperti kapur dan batu arang. Demikianlah juga orang-orang yang berlainan mempunyai adat dan sifat yang berlainan yang menyebabkan sebahagian daripada mereka berdarjat tinggi dan sebahagian lain berdarjat rendah. Kemudian, selagi emas dan perak itu masih berada di dalam tanah, selagi itulah harganya murah, tidak akan mencapai harga di pasaran. Demikianlah juga manusia, selagi mereka berada dalam kegelapan kekufuran, walaupun sebanyak mana mereka memiliki sifat pemurah dan berani, selagi itu mereka tidak bernilai seperti nilai mereka setelah menerima Islam dan mempunyai kefahaman agama. So apa boleh kita faham kat sini? Simple macam ni. Kita ni dia macam lombong, manusia macam lombong. Dan lombong ni ada emas, ada perak, ada besi, ada arang, ada yang bernilai, ada tak bernilai. Jadi selagi barang ni semua ni bernilai atau tak bernilai, semua tu tak ada nilai selagi dia tak keluar daripada tanah, kan? Walaupun dia emas, tapi kalau duduk dalam tanah tak ada nilai lah dia. So emas tu kena bernilai bila dia keluar daripada tanah. So sama juga manusia ni, kalau dia nak jadi bernilai, walaupun dia ni emas, maksudnya manusia ni dia ni banyak buat kerja amal, maksudnya tolong NGO, pergi syariah, tapi dia ni tak Islam. Selagi dia tak Islam, selagi itu dia tidak ada nilai. Seperti mana emas yang duduk dalam tanah. So dia kena jadi Islam. Dan sebab apa? Sebab mereka ada kefahaman agama. Jahiliah kan, kefahaman agama. So kita kena dalam hidup kita ni, walaupun kita ni, saya baik, saya banyak buat kerja amal dan sebagainya, tapi kita seperti emas yang duduk dalam tanah. Macam mana kita ni betul-betul bernilai? Kena ada kefahaman agama, kena mengamalkan agama kan. Of course kena menerima Islam lah.
Macam mana kalau Tan Fadi, yang sangat menarik perkongsian tu kan, sebab kadang-kadang kita tak sedar yang Betul. ramai orang kat luar sana adalah emas tapi di dalam lombong. So macam mana orang yang dia Islam tetapi dia tidak praktis Islam? So kalau dia dengar hadis ni, kita yang mendengar hadis, kita rasa okay, kita Islam, kita bernilai, tapi rupa-rupanya kita tidak betul-betul Islam seperti mana yang Islam nakkan. Sebab tu cikgu saya pesan kepada saya, dia kata kalau kita nak bantu, kita nak yalah, kita nak agama Islam ni kita macam ni. Orang dia macam ni, kita bukan bantu orang Islam dalam hal ni, kita kena bantu agama Islam. Faham tak beza dia macam ni? Connecting. So bantu orang Islam, orang bukan Islam akan bantu orang Islam. Contoh orang Islam dekat Turki, gempa bumi. Ada tak orang non-Muslim bantu, hantar bantuan semua? Orang non-Muslim akan membantu orang Islam. Tapi orang non-Muslim tidak akan membantu agama Islam. Boleh faham? Faham? Dia tak ada, okay, kumpul banyak duit, okay, kita bantu sebarkan Islam. Betul tak? Betul. So sebab tu kita sebagai Muslim, Madia kata tadi nak suruh keluar emas tu jadi emas bernilai. Kita kena bantu agama Islam. Wow. Bukan bantu orang Islam. Masya-Allah. Boleh faham? So macam mana cara kita nak membantu agama Islam? Macam mana cara dia? Membantu agama Islam. Macam mana kita nak membantu agama Islam? Dengan membesarkan nama Allah lah, mahalkan nama Allah. Macam mana? Kita buat the best in our business. Tapi maybe lah one of the way, dia rasa macam jawab ujian. Dia punya feeling. Maybe one of the way, duit daripada business tu kita infakkan. One of it, kita besarkan nama Islam. Dia macam dia sebenarnya kita sebagai dalam ekosistem, masing-masing ada peranan sebagai orang Muslim, dia ada peranan masing-masing untuk bantu agama Islam. Okey, kalau dari sudut pandang usahawan, dari sudut bantuannya adalah ekonomi lah yang dia boleh salurkan. Tapi ni kita nak bukan bantu orang Islam, kita nak bantu agama Islam. Macam ni? Sampaikan lah. Kita buat apa yang Allah suka, jangan buat itu apa ayat yang evolusi tu. buat apa yang Allah suka. Dia kalau semua jawapan tu betul lah. Tapi apa jawapan paling tepat? Macam mana kita nak membantu agama Islam? Kita bantu orang beramal dengan agama. Beramal. Ya. Kita bantu orang untuk beramal dengan agama. InsyaAllah kita sedang bantu agama Islam. Faham? Contoh. Tabligh lah, suruh solat something tu. Ya, kita bantu orang untuk beramal dengan agama. Macam evolusi kan, kita ajak untuk istighfar. So itu pun sebenarnya salah satu cara. Ya, kita sedang membantu agama Islam. Kita bukan tolong orang Islam. Kita sedang bantu agama Islam. Macam mana nak bantu agama Islam? Kita kena pastikan orang beramal dengan agama. Kan? Menarik. Suruh orang solat, ajak orang tahajud, suruh orang beramal dengan agama. Ada pagi tadi saya tengok ada satu video seorang mu'alaf, orang putih lah. Dia cakap I just be Muslim lah, dia kata kan. So dia kata dia ada satu hajat yang cukup besar, dia kata. Okay. Jadi sebab hajat dia besar, maka Allah bagi dia ni bangun, dia ni baru revert Muslim tau. Tapi disebabkan dia ada hajat yang sangat besar, maka dia tiap-tiap malam solat tahajud. Tiap malam solat tahajud. Jadi dia kata orang yang ada impian dan dia tak bangun tahajud, sebenarnya impian dia tak cukup besar. Orang yang ada benda yang dia nak, tetapi dia tak mampu bangun tahajud, sebenarnya benda yang dia nak tak cukup dia nak. Dia betul-betul minta. Tak betul-betul dia nak. Kalau betul-betul dia nak, dia bangun tahajud. Okey. Itu orang yang baru masuk Islam tau, cerita macam tu. Mu'alaf. InsyaAllah. Menariklah sesi untuk kita punya podcast hari ni. Memang sangat-sangat mencabar fikiran, mencabar mencari jawapan Yes, insyaAllah. So semoga apa yang kita kongsikan oleh Tuan Fadi kan, in fact daripada Fadil kan, daripada kami di Funny Evo, di podcast Funny Evo, memberi anda satu
inspirasi. Ya. Untuk membuat transformasi untuk bisnes hari ini. InsyaAllah. Macam program kerajaan lah saya. Malaysia Jadi, ahli Madani. politik. Puisi. InsyaAllah kan. Semoga apa yang dikongsikan memberi anda satu idea baru, direction baru. InsyaAllah. Kan untuk apply terus untuk bisnes. Betul. Dan kalau anda rasa perkongsian kali ini memberi manfaat, ajak kawan-kawan share. Ya, betul. Ada banyak. Yes. Share klip. Kan share supaya bila kita dapat satu manfaat tu, orang lain pun dapat manfaat. Kita tak kedekut. Kalau macam tu kita pun nak minta maaf lah. Betul. Kan? Minta maaf lah. Siap-siap. Kan Fadi ada kata-kata? Kata-kata akhir yang pada belum subscribe dulu dan selamat hari maaf zahir batin juga. Kan, so itu saja kan untuk episod saja. kali Ya, ya. ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam Funnel Evo Podcast.